Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan Raisal Jilsah, pengacara majlis pada pagi ini yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Badrul selaku pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati kepada Tuan Imam, yang saya hormati kepada Tok Bilal, Tok Siak dan keseluruhan ahli pimpinan pegawai syarak pihak pengurusan masjid, para habaib, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua tuan-tuan? Semoga tuan-tuan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik, di bulan yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ni kali pertama saya hadir ke masjid ni. Besar sungguhlah masjid ni. Keliling tu macam-macam ada. Bila masjid ni besar, depa pun duduk jauh. Ceruk nampak jauh. Kan masing-masing duduk terik dinding. Baik, mudah-mudahan tak apalah kita hadir sementara cuti ni. Jadi alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada pihak masjid memberikan laluan kepada saya yang hina lagi dhaif ni untuk berkongsilah sedikit sebanyak ilmu yang tak seberapa ni, mudah-mudahan. Alhamdulillah tuan-tuan, diam tak diam kita hari ni kita dah nak masuk dah. Hampir masuk kepada satu bulan Zulhijjah. Inda tasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Ada 4 bulan yang haram yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan yang disusun secara direct oleh Allah dan 1 bulan itu terpisah. 3 bulan direct ni bulan-bulan haram, iaitulah yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Yang keempat bulan haram adalah bulan Rejab. Kita nak masuk 1 bulan yang cukup diberkati, dan kita sekarang berada bulan-bulan haram, bulan yang cukup baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, sekiranya segala amal kebaikan kita buat pada bulan-bulan haram tersebut, maka amalan kita ini dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, solat pada bulan-bulan haram, walaupun dia ini bulan yang biasa bagi kita, tetapi di sisi Allah dia ni cukup baik. Jadi amalan kebaikannya cukup banyak. Serupalah kita buat kuliah pada pagi ini, jatuh pada bulan-bulan haram, maka amal kebaikan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata juga Ibnu Abbas, kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan keburukan, kalau kita melakukan segala kejahatan, maka maksiat kita juga dikira ganda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kita berada pada bulan-bulan yang cukup baik, iaitulah bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya nak membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, iaitulah yang cukup hebat, namanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni, dia ni termasuk antara orang yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tengok ustaz-ustaz yang main datang kuliah di masjid ni semua hebat-hebat. Jadi mereka menceritakan tentang antara periwayat sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang cukup baik, yang cukup, bukan cukup baik, yang cukup banyak. Ada 7 orang sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama, seorang sahabat Nabi, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 10 tahun, tetapi dia meriwayatkan hadis Nabi 5374 buah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia namanya Abu Abdul Rahman. Dia ni suka main anak kucing. Satu hari dia pergi jumpa Nabi, dia bawa anak kucing. Bawa anak kucing, tuan-tuan, dia takut Nabi marah dia. Dia ambil anak kucing, dia buh dekat dalam jubah dia. Jubah dia besar, dia buh dalam jubah dia. Tengah-tengah cakap dengan Nabi, kucing tu lemas. Kucing tu nak keluar baju gerak. Nabi tanya, apa ada dalam baju? Dia kata, ya Rasulullah, anak kucing, ya Rasulullah. Kamu suka dengan anak kucing? Ya, aku sangat suka dengan anak kucing. Kalau tu anak kucing, kamu ni jadi bapak kucing je lah. Abu Hurairah jadi bapak kucing. Dia seronok. Dia dengar Nabi kata dekat dia lagu tu, jadi dia seronok. Melekat sampai hari ini Abu Hurairah. Baik, dia ni paling banyak riwayatkan hadis Nabi, 5374 buah hadis Rasul. Direct dia dengar daripada Nabi. Orang yang kedua yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi adalah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. 2630 buah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga Anas bin Malik, 2286 buah hadis Rasul. Orang yang keempat Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2210 hadis. Orang yang kelima Abdullah bin Abbas, 1660 hadis. Jabir bin Abdullah, orang yang keenam paling banyak, 1540 buah hadis Rasul. Orang yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri, 1170 buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dan percaya nama-nama yang saya sebutkan ini tuan-tuan biasa dengar. Tidak? An Anas bin Malik, An Sa'id Al-Khudri, An Abdullah bin Umar, An Aisyah binti Abu Bakar. Ni tuan-tuan biasa dengar nama-nama ni. Itulah nama-nama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak semua sahabat pada zaman Rasulullah dia meriwayatkan hadis Nabi, tak semua. Sebab ada sahabat dia ada dia punya part-part kelebihan dia. Khalid Al-Walid dia punya hebat dalam medan perang. Khalid Al-Walid dia tak pernah kalah dalam medan perang. Setiap kali dia menyertai peperangan bersama dengan tentera Islam dan dia menjadi ketua, tentera Islam tak pernah kalah. Tapi tuan-tuan mesti tak pernah dengar hadis daripada Khalid Al-Walid. Ada tak? Tak ada. Sebab Khalid Al-Walid kerja dia bukan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab pun jarang kita dengar hadis daripada Sayyidina Umar, tapi ada. Dan dikatakan Sayyidina Umar ni, dia ni kalau nak menghafal ayat Quran cukup lama. Kalau suratul Baqarah tuan-tuan hafal dalam 2-3 bulan tak boleh nak hafal, Sayyidina Umar bertahun baru dia boleh hafal surah Al-Baqarah tu. Jadi sahabat-sahabat dia ada kelebihan tertentu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan untuk agama. Jadi pada pagi ini kita nak sebut hadis yang cukup panjang. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد البياض الثياب الشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد
akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an tadidal ummatu rabbataha wa an taratal khufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabittu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasulu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Oh, panjang hadis ni. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan faham, saya tak baca terjemahan. Cuba abang, faham ke tidak? Tak faham. Termasuk yang membaca ni pun tak berapa faham. Jadi kita tengok dia punya terjemahan. Hadis ni cukup panjang, daripada hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, hadis yang cukup penting untuk sama-sama kita hayati pada pagi ini, iaitulah berkaitan dengan satu hadis yang menunjukkan antara sendi-sendi agama yang perlu untuk kita perketatkan dalam keluarga kita. Apa dia? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama dengan junjungan besar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni bila depa duduk dengan Nabi walaupun 5 minit mesti depa dapat sesuatu benda. Dia duduk 5 minit, bahkan dia duduk 1 minit pun dia belajar sesuatu daripada Nabi. Maknanya Nabi sedang duduk dengan sahabat ni. Kata Umar, ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami satu orang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Hadis ni cukup popular, dan tuan-tuan saya yakin percaya tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Jadi kita buat ulang kaji sajalah. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, sahabat duduk dengan Nabi, tengah-tengah menyembang, tengah-tengah cakap ni, tiba-tiba mai satu orang laki-laki, dia pakai jubah putih. Dia pakai jubah putih, dia pakai pakaian yang cukup bersih, rambut dia hitam pekat, likat berkilat, hitam elok. Dan dia ni kami tengok, kata sahabat, kata Umar, kami tak nampak pun dia ni tanda-tanda orang yang sedang musafir. Apa ciri-ciri orang yang sedang musafir? Kalau tuan-tuan dapat tengok satu orang tu, bila dia mai datang dekat masjid tuan-tuan tahu dia ni bukan orang kampung kita. Macam tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tahu tak saya ni bukan orang kampung tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sebab tuan-tuan tak pernah jumpa. Betul tak? Dan saya pun bukan orang sini, saya orang Melaka, isteri orang sini, balik kampung. Tuan-tuan boleh tengok, ni dia ni bukan orang sini dia ni orang luar. Kan? Jadi tuan-tuan, bila sahabat tengok baju bersih, kalau zaman Nabi orang yang sedang musafir, dia naik unta, berjalan sebulan, jalan 2 minggu, ribut pasir, dengan pasir debu ni banyak di baju ni, dengan rambut dia mungkin kusut masai, dia mai datang daripada jauh, berhari-hari perjalanan. Tapi kata Umar, yang datang ni, dia ni elok, baju dia bersih, dan rambut dia hitam elok, mana tersikat cukup rapi. Tetapi kami tidak, tapi kami tak nampak pun dia ni bukan orang-orang yang datang dalam keadaan jauh, dia ni orang dekat, mungkin orang dekat. Tapi kata Umar, seorang pun daripada kalangan kami tidak mengenali laki tersebut. Kalau dia ni orang dekat, mesti ada sahabat kenal, tapi tak kenal, semua tak kenal. Dan dia ni tak ada langsung tanda orang yang sedang musafir.
Lalu dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghampiri Nabi, lalu disandarkan kedua lututnya bertemu dengan lutut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan dua tapak tangannya di atas paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai, siapa pula ni? Dah kami tak kenal. Dia ni bukan sahabat, dia ni bukan orang situ. Dia mai duduk depan Nabi, lutut dengan lutut. Dia ambil tangan dia letak atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sahabat pun tanya dalam hati, siapa dia ni? Siapa dia ni? Kemudian tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Habaq mai, apa dia Islam? Dia suruh Nabi cerita apa dia Islam. Kemudian faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu bahawa engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yakni Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakan itu. Lelaki tadi menjawab semula, sadaqta fa'ajibna lahu. Apa dia kata? Betul lah. Dia datang tanya Nabi soalan, Nabi bagi jawapan, kemudian dia pula yang kata, betul ya jawapan tu. Dia siapa ni? Suspend. Kemudian dia tanya Nabi soalan yang kedua, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Apa dia iman? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan bahawa engkau percaya kepada qada dan qadar baik dan buruk. Lelaki itu berkata lagi, sadaqta. Itu pun betul. Dia mengiyakan jawapan Nabi. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan." Apa dia ihsan? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Lelaki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil habaq mai kepada aku, apa dia kiamat? Akhbirni 'anis sa'ah." Apa dia kiamat? Bilakah kiamat? Kata Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tengok jawapan Nabi. Maknanya apa? Nabi pun tak tahu bila kiamat. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Nabi kata, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang nak jawab ni. Maknanya Nabi pun tak tahu. Jadi kita ni mandai-mandai buat kiamat 2012, buat filem tak jadi. Kiamat 2015 pun tak jadi. Tak tahu. Sebab tak tahu. Nabi pun tak bagi tahu bila kiamat. Tapi hanya Nabi bagi tahu tanda-tanda. Bila Nabi kata Nabi tak tahu, orang yang ditanya, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang nak jawab, kata Rasulullah. Kemudian lelaki tadi bertanya kepada Nabi, sebutkan hanya tanda-tandanya sahaja. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan tanda-tandanya sahaja wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antara tanda-tanda kiamat itu ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang miskin dan yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana, dan hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, yakni bertukar menjadi kaya raya. Kemudian lelaki itu bangun, terus pergi. Nabi sebut dua tanda. Yang pertama, Nabi kata apabila seorang wanita melahirkan tuannya, satu. Yang kedua, apabila kamu dapat melihat orang miskin, dia ni hidup susah, tiba-tiba bertukar jadi kaya raya secara serta-merta. Laki yang duduk depan Nabi, dia pegang lutut tu, dia lepaskan tangan dia, dia terus bangun, dia terus tinggalkan Nabi dan para sahabat. Kemudian laki itu berlalu. Lalu kata Umar, aku terdiam. Siapa dia ni? Tak habaq langsung apa. Dengar Nabi sebut tu, dia bangun, dia tu keluar. Kemudian Nabi SAW tanya Umar, wahai Umar, hang tahu tak siapa yang mai tadi? Apa kata Umar?
Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ni jawapan banyak hadis tuan-tuan akan jumpa dalam banyak hadis Nabi. Bila Nabi tanya soalan, sahabat tak dapat nak jawab, jawapan sahabat, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Banyak. Ini clue juga untuk tuan-tuan. Kalau ustaz main datang ceramah, ustaz dia tanya tuan-tuan soalan, tuan-tuan bangun, tuan-tuan jawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Diam ustaz tu. Terus diam. Tak tanya dah lah. Allah dan Rasul lebih mengetahui ustaz. Oh ya, betul ya. Kan? Jadi Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi SAW menjawab, ya Umar, yang datang kepada kamu, yang mengajarkan kepada kamu itulah adalah Jibril alaihi salam. Yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, diajakkan kamu tentang agama. Sebab apa Nabi kata dia ajakkan kamu, dia datang kepada kamu? Sebab pertanyaan Jibril tadi tu kuat sehinggakan sahabat ni dengar. Makna Jibril nak ajarkan kepada sahabat waktu tu, bila Nabi bagi jawapan, sahabat dengar, maknanya dia mengajarkan ilmu, nak memberikan agama kepada para sahabat waktu tu, iaitulah sendi agama. Kata ulama, menurut hadis ni tuan-tuan, ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga apa tadi? Ihsan, dan yang keempat dia cerita pasal kiamat. Hak ni 4 benda ni senda agama. Yang anak kita, yang isteri kita, yang suami kita kena tahu. Ada 4 perkara sendi agama yang menjadi tunjang kepada agama kita. Iaitulah yang pertama Islam. Dan kita lahir ini sebagai seorang Islam, kata ulama, nikmatul irsyad adalah nikmat yang paling mahal kepada jiwa orang Islam. Bila Allah Ta'ala jadikan kita ni orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, nikmat tuan-tuan jadi orang Islam. Nikmat kita jadi orang yang beriman. Dan satu nikmat di hari kiamat, bila Allah Ta'ala panggil kita dengan panggilan wahai hambaku. Tu nikmat paling besar. Siapa yang Allah Ta'ala panggil nikmat wahai hambaku ketika dihidup, ketika dia berada di padang mahsyar nanti, saat kebangkitan semula, ketahuilah bahawasanya dialah orang yang akan diselamatkan oleh Allah dan kedudukannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala panggil wahai hambaku. Di akhirat nanti hanya ada 2 istilah, wahai hambaku, yang kedua wahai musuhku. Bila Allah Ta'ala panggil wahai musuhku, mari sini, aku nak bentangkan amalan kamu. Ketika itu ketahuilah, bila Allah Ta'ala gelarkan kita sebagai musuh Allah, maka kita telah ditempatkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak jadi hamba Allah. Waktu kita hidup ni, kita belum lagi digelar hamba Allah. Yang gelar hamba Allah, diri kita. Yang kita gelar hamba Allah ni kita sendiri. Tak? Kita sendiri yang tulis hamba Allah. Orang main minta derma, kita ada ulur RM10. Ni pakcik nak tulis nama ni, tulis je lah hamba Allah. Hamba Allah dia bagi gelaran sendiri. Allah Ta'ala tak bagi lagi, dia bagi gelaran. Macam kita lah tuan-tuan, hari-hari cuti ni, mari tuan-tuan pergi Kenuri, duk pakai segak lah, pakai baju batik songkok tinggi 10 inci, duk singit tu. Sampai dekat masjid tu ada pegawai syarak, dia duduk dekat belakang. Dia duduk atas meja, dia tulis resit apa. Rupanya masjid nak buat renovate. Adalah dia renovate, dia nak buat apa semua ni. Tuan-tuan pun buka kasut apa semua. Tuan-tuan naik ni, dia kata Assalamualaikum Datuk. Oh, dia panggil tuan-tuan Datuk. Tuan-tuan rasa apa bila orang panggil Datuk? Rasa kembang semacam. Rasa dia punya kembang tu tak tahu nak abang. Bila orang panggil Datuk, kita tengah buka tali kasut tu, berdiri tegak terus. Dia jawab pun lain lah. Waalaikumsalam. Hai Datuk, mai mana? Dah lah ada urusan. Padahal dia bawa ke Kenuri. Dia kata ada urusan ni, bincang sikit-sikit ada. Kalau Datuk, orang panggil Datuk jadi lain. Jadi dia kata, ni buat apa di sini? Adalah sikit nak buat masjid, nak buat renovate. Depa dok nak tambah ni, nak tulis wakaf ni. Kalau Datuk sudi minta derma sikit, minta dalam hati minta derma pula dah. Pantut panggil aku Datuk tadi tu. Dia pun gambar-gambar poket dia tinggal RM5. Datuk tu dia kelak-kelak RM5.
Dia kata ada lah sikit RM5. Kawan nak tulis AJK tu, nak tulis berapa ni? Tulis RM5 dah RM5 dah. RM5 betul dah tuan, tak ada hal lain. Yang jahat juga pegawai syarak. Datuk takkan bagi RM5. Dia kata hak tu je ada dalam bukit aku. Aku nak main sembahyang, bukan aku nak pergi derma. Dia pun bubur-bubur, tak apa, tulis apa? Tulis hamba Allah tu. Tu di sisi dia tu hamba Allah RM5 tu. Tulis RM5 hamba Allah. Masih Datuk tu. Masuk sembahyang. Datuk ni pun turun. Sampai dekat kereta kancil. Datuk naik kereta kancil, dan kawan tu panggil Datuk. Sampai dekat kereta, bini tu, dia kata, bang, resit apa tu? Abang nak pergi semayang, tengok mereka duk kutip derma pula dah. Ni resit mereka duk buat wakaf ni. Abang bagi RM5. Awak abang tak abang. Ni, mak meninggal hari tu, ada sikit duit ni. Memang niat nak wakaf ni dekat masjid. Ni abang pergi bagi Zat. Ada RM3,000. RM3,000. Baik, sungguh. Dia kata sungguh ni memang nak suruh abang pergi kat masjid, jumpa pegawai syarak apa semua. Bagi dia, kita buat wakaf dekat masjid ni atas nama mak kita. Kemas, Datuk tu pun pegang duit RM10, RM10, RM50. Kawan hak pegawai syarak, dia tengok Datuk tu patah balik, dia tengok duit kepuk di tangan. Assalamualaikum Tan Sri naik pangkat. Hak tadi Datuk ni, hak ni naik pangkat Tan Sri. Tan Sri main pula. Dia kata alhamdulillah lah, ada sikit duit lebih dalam kita. Duit lebih dalam kita, padahal wakaf. Dia kata Datuk nak tambah. Dia kata main ni memang nak tambah. Nak tambah apa? Tak banyak lah, RM3,000. Kemas jawab RM3,000. RM3,000 Datuk. Nak tulis apa? Tulislah Haji Maklan RM3,000. RM5 tadi hamba Allah. Nampak? Tuan-tuan boleh nampak tak? Di sisi manusia, kita anggap nilai RM5 tu murah. Tapi kalau akhirat, bila Allah Ta'ala panggil kita, wahai hamba Allah, dia adalah satu nikmat yang paling besar, yang manusia lain akan melihat kita bila kita dipanggil sebagai hamba Allah. Rupanya panggilan hamba Allah ni cukup mahal, tuan-tuan. Mahal. Sebab itu kita doakan sahabat kita panggil hamba Allah. Inilah hamba Allah. Kita amin. Nanti akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil kita hamba Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, sendi agama namanya iman. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Ihsan. Kita solat, kita anggap seolah-olah Allah sedang melihat kita. Kalau kita tak mampu nak bayangkan kita solat, Allah Ta'ala sedang melihat kita, lalu kita membayangkan kita sedang melihat Allah. Ataupun kata Nabi, kalau kamu tak mampu nak bayangkan yang kamu tengah solat melihat Allah, kamu bayangkan yang kamu solat, Allah sedang melihat kamu. Jadi kamu akan solat dengan cara yang terbaik. Yang keempat, sendi agama namanya kiamat. Dua tanda. Cuba tuan-tuan tengok. Yang pertama, hamba melahirkan Tuhan. Lalu ulama' dia mentafsirkan, kalau dulu ada orang-orang hebat, orang-orang bangsawan, dia ni memiliki hamba yang telah dilepaskan, kemudian dia ni menikah dan dia melahirkan anak itu dikira sebagai merdeka. Maknanya hamba melahirkan tuan. Jadi ada maksud yang paling tepat, kata ulama, hamba melahirkan tuan. Hari ni betapa banyak anak-anak yang derhaka kepada mak bapak, terlalu ramai. Tidak, anak menyuruh mak, menjadikan mak sebagai hamba. Anak menjadikan mak bapak dia sebagai hamba. Tuan-tuan, anak kita dapat kerja, kahwin dapat kerja, anak dia 4 orang, sampai 4 orang, tuan-tuan umur dah 60 dah. Anak tak tahu nak piantak di mana, dia piantak di mana? Di kampung, suruh mak dia jaga. Nampak tak? Suruh mak dia jaga. Mak umur 60 ni tuan-tuan, ayah umur 60, dah tak ada kerja lain. Kerja dia nak pergi masjid. Sebelum ni elok pergi masjid tuan-tuan. Bila ada cucu nak pergi masjid, tak ada. Susah tu, ingat senang nak bawa cucu pergi masjid. Mujur tuan-tuan tak bawa cucu pergi masjid. Saya pernah tengok orang bawa cucu, dia kata, ustaz, pening kepala saya ustaz. Dah seminggu cucu saya 2 orang saya nak pergi masjid pun payah. Ni saya bawa 2 orang. Dua-dua lelaki tuan-tuan. Allah, tengah ceramah tuan-tuan, dia berlari daripada hujung sampai ke hujung. Kita ingat senang. Sujud, bangun. Cucu dia duduk atas tengkuk tu imam. Tuan-tuan nak kata apa? Imam tu rasa berat je tengkuk. Dosa apa pula aku buat? Rupanya cucu orang duduk atas tengkuk Pak Imam. Ni tuan-tuan, ingat senang kan? Susah. Jadi bila anak
dia menganggap mak dia sebagai benda yang boleh melepaskan kerenangan untuk kebaikan diri dia sendiri, itulah dia panggil sebagai hamba melahirkan tuan. Dan terlalu banyak hari ini anak-anak yang derhaka kepada mak bapak. Tuan-tuan, bulan Ramadan mesti tuan-tuan pernah dengar ada ustaz, dia akan membacakan satu hadis. Bila Nabi naik di atas tangga mimbar, Nabi akan sebut amin. Naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga ketiga, Nabi sebut amin. Sahabat heran, Nabi aminkan doa siapa? Lalu sahabat ni, bila dia tengok Nabi buat benda pelik, ramai-ramai mai datang jumpa Nabi minta penjelasan. Habis khutbah, mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami dengar ni kamu sebut amin 3 kali, kami tak dengar pun orang baca doa, tapi kamu sebut amin. Kata Nabi SAW, ketika aku nak naik, aku didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aku nak baca doa, kamu kena aminkan. Apa doa Jibril yang pertama? Alangkah dilaknatnya, celakalah orang yang memasuki Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut amin. Yang baca doa tu malaikat, yang amin tu Rasulullah. Agak-agak makbul ke tidak tuan-tuan? Allah. Yang kedua kata Rasulullah, apabila kata Jibril, celakalah orang yang dia ada mak bapak dia tetapi dia derhaka dan tidak menghargai kedua orang tuanya. Lalu Nabi kata amin. Sebab itu kata Rasulullah, antara hukuman yang Allah Ta'ala akan bayar cash di dunia dan Allah Ta'ala akan bayar di akhirat nanti, dunia dia tak dapat dah hukuman tu. Apa dia tuan-tuan? Orang yang derhaka dengan mak bapak, dia akan dapat hukuman yang cash nanti di dunia. Tuan-tuan, kalau tengok orang yang derhaka dengan mak bapak ni, hidup dia takkan tenang. Tidak. Makin kita berumur ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan uji kita dengan anak-anak. Allah Ta'ala akan uji anak-anak dengan mak bapak. Anak-anak kita tuan-tuan belum lagi diuji. Saya anak kecil-kecil, mereka pun tak diuji lagi dah. Tuan-tuan, anak kita satu hari nanti, dan saya mungkin akan merasai saya ni akan diuji dengan mak bapak saya satu hari nanti. Selagi ayah dan mak kita boleh naik kereta, selagi mak ayah kita boleh pergi kedai, boleh pergi market, boleh pergi nat, boleh pergi mana-mana, boleh uruskan diri sendiri, boleh masak, boleh makan, boleh berjalan, boleh berjoging, boleh menyembang. Satu hari nanti tuan-tuan, bila Allah Ta'ala jadikan mak kita ni tak terbaring, anak yang terpaksa suapkan makan pada anak, kepada mak. Ayah dah tak boleh nak mandi sendiri, anak kena mandikan bapak dah. Mak ayah tak boleh berjalan, anak kena papah. Mak dan ayah ni 24 jam nak pi mana, anak kena papah. Waktu ni lah anak-anak diuji dengan mak bapak. Dan waktu tu lah tuan-tuan tahu siapa dia anak yang paling berbakti dengan kita satu hari nanti. Kita ada anak 5 orang. Tidak? Tuan-tuan pejam mata Zat, tuan-tuan bayang anak yang sulung. Aku sakit, ni boleh harap? Tak. Dia pun tak. Tengok anak nombor 2 pula, dia pun lebih kurang yang pertama tadi. Tak boleh harap. Waktu kita sihat, elok, okey. Tak. Waktu kita sakit nanti, yang duduk jauh-jauh, boleh tak mereka duduk balik? Dulu waktu kita kecil tuan-tuan, mak ayah kita sanggup berhenti kerja, tidak, nak jaga kita. Hari ini berapa ramai anak-anak sanggup berhenti kerja untuk jaga mak bapak dah? Berapa ramai? Tidak? Hal ni yang menjadi kebingungan dalam masyarakat kita. Kebingungan. Ada satu kes di Kampung Paya, di kampung saya tu, ada satu orang, anak dia doktor. Doktor pakar bedah sakit tulang belakang. Bapak dia ni sakit tulang belakang, dia ni baru grad. Doktor nak pergi operate, dia kata tak nak. Dia kata biar saya sendiri yang operate ayah saya. Dia doktor pakar. Tuan-tuan tahu tak, lepas dia operate ayah dia lumpuh sampailah. Dan dia ni tak jaga pun bapak dah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia doktor ni. Dia kata doktor pakar nak buat, dia kata tak apa, biar saya sendiri sebagai seorang anak, saya yang buat ayah saya. Sebab saya pun doktor pakar, saya pun ada kelulusan, dan saya pun baru grad dengan pakar tulang belakang. Dia operate ayah dia lumpuh sampai hari ini tuan-tuan.
Tu raya itu kami pergi ziarah, sedih. Tapi yang jaga bukan doktor tu. Dia suruh adik dia yang kecil tu jaga. Dia bagi duit setiap bulan. Tuan-tuan boleh bayang tak macam ni? Maknanya kata Nabi SAW, bila satu hari nanti anak-anak hamba melahirkan tuan, maknanya itulah tanda kiamat yang paling dekat. Yang kedua kata Rasulullah, apa dia tuan-tuan? Bila orang-orang miskin bertukar jadi kaya raya. Sekarang ni orang miskin banyak bertukar jadi kaya raya tuan-tuan. Siapa boleh bayang tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok Abang Viva? Sini kenal Abang Viva? Abang Viva yang tolong bangsa banjir tu. Dia naik Viva, dia tak bot di atas. Dia ni ada satu persatuan bot ni lah. Bot ni dia ada persatuan. Ditakdirkan banjir tu, kawan-kawan ni bukan dia seorang pi tolong. Kawan-kawan semua pi dah. Kebetulan dia pi lambat. Tu disangkut bot tu dekat atas Viva tu. Dia sangkut dan dia pi lewat, dan dia ni viral. Bila viral, bawa Viva naik bot tuan-tuan. Bawa Viva naik bot. Bawa bot naik Viva. Bawa bot naik Viva. Macam mana pula naik bot naik Viva? Bawa bot naik Viva tuan-tuan. Dia ni viral. Orang ambil gambar, orang kata dia ni bagus apa semua, dan dia ni memang tolong orang apa semua. Tuan-tuan, kereta tu bukan kereta dia. Kereta kak dia bagi pak dia. Dia minta izin dekat pak dia supaya nak pergi tolong orang. Kira dia ni tak ada apa pun. Orang susah. Tuan-tuan tahu tak? Sebab viral tu, daripada dia hidup tak ada apa-apa tuan-tuan, sekarang orang bagi dia Ford Ranger sebiji 4x4, motor superbike, orang bagi duit berapa banyak dekat dia. Orang miskin bertukar menjadi kaya raya. Kata Nabi SAW, itulah tanda-tanda kiamat. Ni bulan depan kita tengok orang pi haji ni. Orang pi umrah, orang pi haji. Nabi kata, kamu nak tahu akhir zaman tu, kamu boleh dapat tahu, tengok cara orang buat umrah, kamu boleh tahu. Itu tanda akhir zaman. Yang pertama kata Rasulullah, tanda akhir zaman pada orang buat haji, apabila ada orang berminta-minta di sana. Tuan-tuan pi buat umrah, nampak tak ada orang minta-minta? Ada tak? Ada. Yang kedua kata Nabi, apabila orang kaya, orang yang berpangkat, dia buat haji, buat umrah cukup mudah. Itu tanda akhir zaman. Saya nak tanya tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan buat umrah senang ke susah? Senang ke susah tuan-tuan? Susah. Tuan-tuan gaduh dengan Pak Arab, betul tak? Tuan-tuan gaduh Pak Arab, nak tawaf tu ingat sedang. Pada kawal bini kita nak kawal, payah tuan-tuan. Tuan-tuan nak lontar jamrah, tu tengok orang kaya, presiden-presiden negara-negara besar ni. Depa buat cukup mudah. Kita pi seminggu, depa pi seminggu, kita pi sebulan, depa pi seminggu settle. No, kita nak ikut turn apa semua ni, nak berebut, nak ni depan Arafah, nak pi Mina, nak tapi depa ni tuan-tuan, depa tawaf pun ada polis 6 orang keliling dia, tak ada orang ganggu. Hak ni cukup mudah. Dia lontak jamrah tu, dia bermalam pun duduk dalam kereta limousin tuan-tuan, dia parking sat tu dah kira dah tu. Nak cerita apa dia tuan-tuan? Orang kaya buat haji, buat umrah cukup mudah. Nabi bagi tahu itulah tanda-tanda akhir zaman. Yang ketiga, apabila orang yang buat haji, dia hanya nak dapat pangkat dan titlesnya saja. Ni takut. Di Malaysia je panggil haji, hajah ni Malaysia. Arab tak ada. Betul tak? Arab mana haji? Tuan Haji Abid tak ada. Tak ada. Kita je di Malaysia tuan haji. Kadang-kadang sebelum pergi haji orang panggil din. Dia pergi haji, maknanya orang kena panggil haji din. Bila dia balik-balik tu, orang terlupa nak panggil haji din, tak menyaut dia. Tak menyaut. Din bila sampai? Din. Kawan duit haji lah. Haji din semalam terus jawab. Tu tengok. Ni perangai ni. Di Arab dia tak ada. Di Arab siapa pun kita, dia panggil haji hajah di Arab. Betul tak? Tuan-tuan buat umrah boleh panggil haji. Hajah. Saya bawa orang pergi umrah dulu. Ada kawan saya, dia ni lebih kurang muda. Muda ni diikat tali kasut, dia duduk atas tong air Zam-Zam tu. Nampak tak senonoh. Arab polis tu marah tuan-tuan. Haji lah. Dia marah, jangan duduk atas tu. Dia pun bangun-bangun, dia kata yang ni bukan haji, ni umrah. Ni bukan haji, ni umrah. Saya kata memanglah ni umrah. Orang Arab siapa pun kita, depa panggil haji. Depa panggil haji.
Tak? Kadang-kadang kita ni sampai tak keharuan, tak tahu apa. Kadang-kadang buat satu benda sampai tak tahu. Rupalah macam geng-geng marhaban yang menang juara, dia pun tak tahu apa dia baca. Tutup mata ni, jangan cakap tuan-tuan, juara. Al-jannatu wa na'imuha. Habis-habis cuba tuan-tuan tanya, ayat tu dia cerita pasal apa? Tu aku heran, aku pun tak tahu, main tarik. Menang pula tu, ni tak tahan. Menang, kerajaan negeri berikan hadiah pertama, pi umrah, dapat 8 orang pi umrah. Tu geng marhaban. Sampai dekat depan Pak Arab tu, Arab tengok orang Malaysia, dia pun panggil marhaban. Tu geng marhaban tu. Marhaban. Yang 8 orang dia kata, sampai Arab dia tahu kita juara marhaban ni. Dia pun tak tahu marhaban tu binatang apa. Arab tu kata marhaban tu selamat datang. Yang dia 8 orang dia kata, takkan kita nak marhaban kat sini. Yang ketua dia kata, tak, cakap dengan Arab tu kita pergi jalan dulu. Yang ketua dia, jalan tu. Marhaban. Dia punya timbalan, dia kata betul, dia pun suruh buat persembahan depan kedai. Dah 8 orang tu bersila depan kedai. Aljan, Arab tu pening. Arab dia ni kan, Arab tu suruh buat persembahan marhaban. Yang Arab tu makin marhaban, mari sini. Ni jenis tak tahu apa benda ni pun masalah tuan-tuan. Tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya orang buat haji umrah cukup mudah, orang susah meminta-minta. Yang ketiga, orang nak dapat title haji dan umrah, itulah tanda-tanda akhir zaman la berlaku tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak buat bila kita duduk di akhir zaman? Kata Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu kita duduk di akhir zaman, arba'un zadil akhirah, ada 4 benda yang kita kena buat kalau kita duduk di akhir zaman. Yang pertama kata Nabi, yang pertama kata Hasan bin Ali, as-salah, banyakkan hidup kita ni solat. Akhir zaman ni banyakkan sembahyang. Hak wajib tu wajiblah, hak sunat ni saya pesan untuk diri saya pun antara golongan yang malas nak bangun solat sunat ni. Jadi saya tegur, saya kata, jom lepas ni kita berazam untuk rancakkan solat sunat sama. Yang nombor 2 kata Hasan bin Ali, pesan dia kata apa? Was-sadaqatu, banyakkan hidup kita ni bersedekah kepada Allah. Banyakkan keluarkan harta kita. Tuan-tuan, ada orang gaji dia setiap bulan naik, setiap tahun ada kenaikan gaji, tapi dia sedekah tentu je. Betul tak? Ada orang kata, ustaz saya bukan apa ustaz, saya ni istiqamah. Daripada zaman saya muda sampai saya umur saya 68, memang saya istiqamah ustaz, memang RM1 daripada dulu sampai lah. Tu bukan istiqamah, tu kedekut. Gaji makin naik, derma tentu tak naik-naik. Nampak tuan-tuan? Gaji 4,000 pada jalan Allah RM1 setiap minggu. Tu ke kira? Seminggu RM1. Kalau sebulan RM4, setahun RM48 Cita-cita syurga Firdaus, tuan-tuan ya? Cita-cita syurga Firdaus RM4 sebulan, setahun RM48. Syurga dia tak semurah itu. Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala bagi lebih, kita pun kena bagi lebih pada Allah. Itu tak kira lagi dah letak duit dalam tabung RM1, dia niat sampai 5 nama, yang tu lagi kedekut tuan-tuan. Dia ambil RM1 tu letak dalam tabung, aku, bini aku, anak 3 orang. Hak RM1 tu dia niat sampai 5 nama. Sampai malaikat pun bening. Malaikat kata, mereka ni seorang 2 kupang kan? Wah, dia bagi 5 pula lah. Bagilah lebih sikit. Betul tak? Jadi sedekah kena banyak. Banyakkan sedekah. Sedekah kita memang tak gaya. Tuan-tuan letak duit dalam RM10 dalam tabung, adakah lepas tu tuan-tuan jadi kaya? Tak. Tuan-tuan cek dalam akaun, duit tuan-tuan tak bertambah pun. Betul tak? Tapi kenapa Nabi suruh kita bersedekah? Dan kenapa Nabi bersumpah dengan sedekah tu? Orang yang bersedekah, Nabi sumpah orang yang bersedekah hartanya tak pernah kurang. Kita tengok orang yang rajin derma, dia tak pernah miskin. Tak pernah miskin. Walaupun dia miskin, walaupun dia susah, dia tetap bagi, dan Allah Ta'ala tak jadikan dia terus berada lebih teruk daripada tu. Tak ada. Itu jaminan Allah.
Dari yakin, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Taala kata, sekali kamu bersedekah, umpama kamu tanam satu biji benih yang akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Sekali kita bagi, 700 kali ganda pahala Allah Taala balas. Memang duit kita tak banyak, tapi Allah Taala boleh jadikan anak kita ni anak yang saleh, anak yang salihah. Sebab kita bagi RM1 setiap minggu, itulah Allah Ta'ala jadikan kenderaan kita tak pernah meragam. Sebab kita bagi pada jalan Allah RM5 setiap minggu, itulah Allah Ta'ala jadikan isteri kita isteri yang soleh, solehah. Tu kuasa sedekah. Ada satu orang ulama, Dr. Mustafa Khalil. Dia ni menulis satu buku, Keajaiban Orang yang Bersedekah. Dan dalam buku dia semua kisah-kisah benar orang yang berlaku kepada orang yang bersedekah. Ada satu cerita tu saya tertarik. Dia tulis apa tuan-tuan? Dia kata di Arab ada satu orang kaya. Kaya ni tuan-tuan memang kaya sungguhlah, tapi anak dia seorang. Dia cerita anak dia seorang dan Allah Taala uji anak dia ni sakit. Anak dia ni sakit. Koma di hospital selama 4 bulan. Orang kaya, duit banyak, anak seorang, hak seorang tu pula sakit, koma 4 bulan. Doktor datang jumpa dia, doktor kata, tuan bawa pulang anak tuan. Kami dah tak tahu nak usaha macam mana lagi dah, hanya bergantung pada alat-alat ni semua, tuan bawa pulang. Kemungkinan besar standby, apa kemungkinan yang akan berlaku, tak apa, dia bawa pulang. Dia letak anak dia kat tingkat atas. Tuan-tuan, adalah gas apa semua, ialah bergantung pada alat. Dia turun-turun tu, dia dengar satu ustaz dalam radio. Ada satu ustaz tu membacakan satu hadis Nabi. Nabi kata, ikhtiarkanlah sakit kamu dengan sedekah, dan Nabi kata sedekah boleh menyembuhkan orang yang sedang sakit. Tu hadis Nabi, hadis sahih. Mana kita kalau ada sakit apa tuan-tuan, kita pergi perubatan mana-mana kadang-kadang tak sembuh, cuba tuan-tuan ikhtiar dengan sedekah. Dalam tabung niat, ya Allah aku ada gout, ya Allah mudah-mudahan dengan berkat sedekah, ya Allah kau ringankanlah sakit gout aku ni, Allah. Niat kena yakin sungguh lah. Jangan tuan-tuan kata dalam hati jadi tak jadi. Jadi memang tak jadi ya, sebab tak yakin. Ya Allah aku ada kencing manis, ya Allah aku sedekah, ya Allah RM50, ya Allah supaya engkau sembuhkanlah kencing manis. Dalam hati dia, boleh ke tak boleh? Jangan ada macam tu. Bila tuan-tuan ada macam tu, dah tuan-tuan ragu-ragu, tak boleh. Yakin sungguh sedekah bagi Allah Ta'ala sihatkan kita. Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik untuk kita. Dia beriman dengan hadis tu. Tuan-tuan, dia ambil telefon ni, dia telefon kawan dia. Maghrib tu dia bawa 40 orang anak yatim, dan dia panggil orang kampung main makan rumah dia. Dia buat jamuan, dia nak sedekah. Orang kampung tu buatlah bacaan Yasin, baca Quran, doa anak yatim ni. Depa balik ni saja tuan-tuan. Depa balik ni dia bagi duit lagi. Dia sedekah semua. Dia yakin dengan hadis Nabi. Tuan-tuan tahu tak? Sedang kami sedang mengemas peralatan memasak dan kenduri lepas orang balik. Anak dia koma selama 4 bulan. Dia tulis di buku tersebut, wallahi anak yang koma selama 4 bulan, dia bangun, turun ke dapur, turun tangga, pergi ke dapur, minta kami makanan. Dan dia kata, wallahi kami melihat anak kami yang koma selama 4 bulan, kami tengok dia seperti tak pernah sakit sebelum ni. Tu keajaiban orang yang bersedekah. Koma 4 bulan, sebabkan yakin dengan hadis Nabi sedekah tadi tu, maka Allah Ta'ala sihat dan sembuhkan sakit anak dia. Tu keajaiban. Bila Allah Ta'ala nak jadikan benda ajaib dalam manusia, manusia tak boleh nak bayang dan tak boleh nak fikir dengan kewarasan akal, sebab itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu sedekah. Yang ketiga, kata pesan Hasan bin Ali, apa dia tuan-tuan? As-saum di akhir zaman, banyakkan kita ni berpuasa. Yang keempat, kata Hasan bin Ali, banyakkan air mata itu mengalir mengenangkan dosa yang pernah kita lakukan. Duduk di akhir zaman, 4 benda kita kena buat, biasakan buat, banyakkan buat. As-salah, as-siyam, as-sadaqah. Banyakkan air mata mengalir mengenangkan dosa yang pernah kita lakukan. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Tak? Saya banyak dosa, tuan-tuan lagi banyak dosa. Kan? Betul lah. Saya umur dia 33.
Jadi mungkin saya buat dosa umur 10 tahun sampailah buat dosa. Dekat depan saya mungkin 60, start buat dosa umur 10, 50 tahun buat dosa. Contoh kan. Maknanya kita ni pendosa lah. Kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa, tuan-tuan banyak dosa. Tak ada orang di atas muka bumi ni yang tak pernah buat dosa, bohong lah. Nabi seorang je tak buat dosa lah. Lain semua buat dosa. Betul tak? Dah datang masjid pun ada juga buat dosa. Di masjid pun ada tak? Ada. Di masjid ni orang ni nak mai kuliah. Tuan-tuan tahu tak? Perompak pun dia mai masjid tau. Kita ambil jadual kuliah nak tengok ustaz mana. Hari bulan 4 minggu keempat hari Sabtu Ustaz Samsuri. Ustaz Samsuri bagus ni. Perompak pun ambil jadual kuliah. Dia nak pergi merompak rumah orang, dia ambil jadual kuliah. Dia kata Ustaz Samsuri orang ramai, Haji Man dia selalu pergi. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Dia tengok Haji Man setiap minggu keempat memang keluar rumah 6.30. Dia standby. Dia ambil jadual kuliah, dia tengok minggu keempat Haji Man keluar rumah 6.30. Dia duduk azan maghrib, Haji Man solat apa semua. Dia kata Haji Man selalu balik pukul 10 lebih kurang lah. Tu masa 4 jam tu dia ambil kesempatan pergi rompak rumah Haji Man. Tuan-tuan ingat. Jangan main-main perompak lah, cerdik. Perompak sekarang cerdik tuan-tuan, cerdik habis. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, jadi kita maknanya apa tuan-tuan? Kena banyakkan mengalirkan air mata dosa kita ni banyak. Jadi macam mana kita nak tahu dosa kita ini telah diampunkan oleh Allah dan taubat kita diterima oleh Allah? Yang disebutkan oleh ulama, kata Abu Lais Al-Samakhandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia kata ada 4 tanda, 4 cara bagaimana kita nak tahu dosa kita ini telah diampunkan oleh Allah dan taubat kita ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama katanya apa dia tuan-tuan? Semakin baik percakapannya dan semakin benar apa yang dia kata. Itu tanda Allah Taala dah terima taubat. Sebab itu tuan-tuan tengok, tak pelik kalau orang balik haji ni perangai dia berubah. Betul tak? Dulu sebelum pergi haji mencarut ni jadi kebiasaan, maki hamun tu biasa lah. Betul tak? Lepas dia balik haji ni slow je cakap. Dia kata Haji Man balik-balik ni dah tak ada no, mencarut-carut dah tak ada. Dah cukup lah dulu. Tu tanda-tanda dia mendapat haji yang mabrur. Kalau makin dia balik haji makin teruk perangai, tu tanda tu tak berkat tu haji tu. Tidak? Tu percakapan. Dulu bab komen dalam Facebook dia memang pakar. Apa saja dalam grup orang sila hantar tuan-tuan, dia bantai tentu, dia tak kira, dia bantai, dia maki hamun sampai kawan ni terasa left group dia. Hak yang bantai dia maki sampai kawan tu strike, kawan tu left group. Dia ni pula dia pergi cari nombor kawan, dia add balik, dia maki lagi. Hak ni tak puas hati tuan-tuan. Hak ni punya teruk perangai. Dia kata aku tak habis cakap dengan hang ni. Ni hang dengar ni. Boleh PM kawan tu, dia nak bubuh juga dalam grup, nak bagi satu dunia tahu. Lepas dia bertaubat tu terus tak ada apa respon dalam grup, senyap. Rindulah dengar suara Din pun respon, awak hang rindu aku pasal apa? Dulu hang rajin maki orang luar, rindulah grup ni tak kecoh macam dulu. Dah dia dah berubah. Tu tanda dah. Dulu kita ni bab marah bini, aduh, betul tak? Marah bini, marah anak. Tuan-tuan, lepas dia dah berubah bertaubat, jadi percakapannya semakin baik, layanan dia kepada orang semakin baik. Semakin baik. Ada orang dia jenis kaki marah ni tak tahu, sampai bini dia kata, ustaz, laki saya ni duk marah, yang dia tak marah waktu dia tidur. Buka mata marah dah, dia kata. Saya kata macam mana? Tak tahu. Buka mata suruh anak mandi, dia jerit daripada atas katil. Terkejut beruk saya duduk sebelah ni. Malik! Terkejut. Bini duduk sebelah abang ni jerit. Diam! Kena marah juga. Leh tengah hari tu Ustaz bayang tengah hari tu dia ni sakit kepala. Ingatkan orang tua ni darah tinggi kot. Tengah sakit kepala pun dia marah lagi tu. Ni aku sakit kepala ni, awak jadi lagu ni. Oh, dia marah. Dia kata, bang kita pergi klinik. Dah, jom. Oh, dia marah.
Sampai kat klinik doktor cek-cek, doktor ambil darah apa semua, dia kata tuan mungkin suspek darah tinggi sebab darah tuan ni naik. Bohong! Dia marah doktor tu. Doktor tu terkejut. Dia kata kenapa pula orang tua ni? Bini kata, minta maaf doktor, perangai dia memang lagu ni. Dia marah tak habis dekat doktor tu. Hang tak kenal aku, tuduh aku darah tinggi. Lah, kawan tu doktor. Doktor tu kata, akak bawa balik laki akak ni, menyemaknya dekat hospital ni. Kalau dia marah semua orang ni, kadu ni tak apa kan, akak ambil bekas ni, sebelum tidur suruh dia kencing, ambil air kencing dia boh dalam ni, esok pagi bawa kita cek. Ni bang doktor suruh kencing, dah kencing pula dah, dia ambil bekas dia bawa balik, takut juga. Pukul 12 malam sebelum tidur dia kencing, dapat separuh, letak depan pintu bilik air, tutup tak rapat. Bini pukul 3 pagi, bini dia bangun nak pergi kencing, tersepak air kencing tu, tumpah bersih, cerah, kering habis. Pening bini mati, aku laki aku ni gerang aduh. Bini dia buntu tak tahu nak buat apa. Bini dia ambil pendekatan yang paling baik. Bini dia pula kencing dalam tu. Kencing dapat 3/4. Tinggi pula, dia tuang balik bagi separuh. Tutup elok. Pukul 7 laki dia dah jom pergi klinik. Ni abang, air kencing abang. Tengok bini dia pun dah seram lah. Laki dia kata bukan malam tadi oren lah. Bila dia kata bang tutup tak rapat, dia punya warna tu dah tersejat naik ke atas, tu jadi kuning-kuning sikit. Sampai dekat klinik, doktor cek, nurse cek, tuan-tuan bayang 8 orang doktor pakar turun pada hospital cek air kencing dia ni. Semua geling kepala. Yang paling takut siapa nak bagi tahu dekat orang tua ni penyakit apa sebenar. Semua tak berani. Lala pengarah hospital turun. Tu 8 orang duduk belakang buat macam persidangan khas tu. Oh, no. Dengan kamera, dengan apa semua, benda ganjil, benda pelik. Sebenarnya kami dah buat kajian dan kajian menunjukkan sebenarnya penyakit tuan ni tak pernah berlaku dalam kalangan orang lelaki. Jadi tuan-tuan disyaki mengandung. Oh sudah tuan-tuan, dah cek air kencing bini, dah tuan pening kawan, terus tak marah lepas tu dah. Senyap tuan-tuan, bisu sampai gelak. Menung. Dia menung bukan pasal apa tuan-tuan, tak tahu anak tu nak keluar kot mana. Tu dia menung sebab dia pengalaman tengok bini mengandung, nak kena tuku, nak makan ikan, tak boleh tuan-tuan. Dia menung, diam, senyap terus. Ni orang kaki marah. Sebab itu abang jangan rajin marah, takut-takut mengandung tuan-tuan. Yang kedua kata Abu Lais, tanda Allah Ta'ala terima kita punya taubat apa dia tuan-tuan? Telah dimansuhkan oleh Allah, telah dihilangkan oleh Allah perasaan dengki, hasad. Kadang-kadang jiran sebelah beli kereta baru, kita beli kereta. Jiran sebelah renovate dapur, sibuk tanya dapur orang. Dia buka lapuk rumah dia, dia pergi menyembang dengan apa? Dengan endon yang duk buat tu. Ni saja tanya berapa kos ni. Endon tu pun tahu yang hal lorat pasal apa. Terasa pula dah. Ni lorat tuan-tuan, kita ni jenis tu. Orang beli rumah baru, kita kecoh. Orang beli kereta baru, kita riuk. Orang tu kahwin baru, lagi dia riuk. Dia kata Haji Man tak badan dengan 3 serangkai, dia boleh tambah lagi tu. Dia kecoh habis tuan-tuan, sibuk hal orang. Jadi kalau dia bertaubat pada Allah, tanda Allah Ta'ala terima taubat dia, maka dia dah tak ada dah perasaan hasad pada orang. Apa yang orang buat, dia biar piyah hal dunia dia, kita hal kita dengan Allah. Yang ketiga kata Abu Lais, Allah Ta'ala bila dia ampunkan dosa kita, bila dia izinkan taubat kita diterima, dia akan datangkan kepada kita orang-orang yang baik mendampingi kita. Orang yang baik. Dulu waktu kita muda dulu, kita kawan macam-macam orang, betul tak? Waktu tuan-tuan dah berumur ni, dah sampai kita ni dah berjinak-jinak dengan masjid, tuan-tuan perasan tak? Kita kawan semua ramai orang-orang masjid. Pi mengetih dengan orang masjid, betul tak? Pi keduri dengan orang masjid, nyembang dengan orang masjid. Sebab kita biasa jumpa dia di masjid. Tu tanda-tanda Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita, tanda-tanda antara taubat telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tu seronok. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Kata Abu Lais, yang terakhir kata Abu Lais, apabila dia sentiasa melazimi istighfar pada Allah, makin dia minta ampun,
lagi Allah Ta'ala ampunkan, lagi dia minta ampun pada Allah. Mulut dia sentiasa astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Duduk-duduk saja astaghfirullah. Sebab dosa ni kita buat terlalu banyak. Jadi ucapkanlah astaghfirullah. Kita dah duduk dalam masjid, elok dah, jangan buat dosa. Ada orang duduk dalam masjid buat dosa juga, ada. Cakap dalam hati seseorang, dia ni tak reti berhenti dah 7.30. Contoh. Ni tak reti dah sejam lebih, tak reti cakap orang nak cuti nak. Wah, tuan-tuan jangan dah buat dosa pula dah. Baik, sebut sekarang astaghfirullah. Kena kaji sebutlah astaghfirullah, tak lama dah habis dah ni kan. Jadi mudah-mudahan ada sedikitlah perkongsian kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya pagi ini adalah program terakhir saya lah di Masjid Tuan-Tuan, dan saya nak bergerak pergi ke Melaka selepas ni, balik kampung, balik ni Ustaz, balik kampung Paya, ambil anak-anak semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita bertemulah di lain masa dan ketika dan di mana saja insya-Allah. Yang menguruskan program saya ni Pak Ya, Haji Zakaria, jazakallah khair. Terima kasih Pak Ya atas urusan penyusunan jadual apa semua. Jadi dapat seronok sebenarnya saya pergi tempat yang tak pernah sampai. Jadi kenal kawan tu ramai. Saya mana-mana tempat saya pergi, satu Malaysia saya pergi, kadang-kadang kereta rosak, kereta rosak, kenderaan rosak, jadi payah. Jadi kita ada contact number. Kan kerja nak menyusahkan orang je, ada contact number, kadang rosak dekat air hitam, saya highway telefon, dia kata tak apa Ustaz, kereta Ustaz tinggal, saya uruskan. Ni saya hantar driver ni, ambil Ustaz pergi ceramah dulu, kereta Ustaz jangan risau. Saya habis-habis ceramah, kereta siap dah. Kawan-kawan ni semua komen apa semua. Bagus lah. Jadi kalau saya sangkut-sangkut dekat kawasan ni, boleh telefon tuan-tuan. Tak nak saya pergi masjid ni. Apa saya kan? Sebab dah pernah sampai, saya pergi masjid ni. Jadi mudah-mudahan perkenalan kita itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi mungkin doa orang musafir ini mustajab kata Nabi. Jadi saya doakan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah Subhanahu Taala. Saya doakan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini diberikan keberkatan dalam kehidupan, diampunkan segala dosa, diterima segala taubat. Ya Allah, Tuanku, jika ada keberkatan-Mu ya Allah pada pagi ini ya Allah, saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan tuan-tuan ada yang sedang sakit, yang keluarganya yang sedang sakit, menderita dengan kesakitan dan juga sebagainya, dengan keberkatan Allah pada pagi ini mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala kesakitan, ringankan segala kesakitan kita bersama. Dan jika ada dalam kalangan kita hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, yang dibelenggu masalah, dibelenggu dengan hutang dan juga sebagainya, ya Allah berikan sakinah mawaddah warahmah dalam kalangan mereka ya Allah, keluarga mereka ya Allah, lansaikanlah hutang mereka ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar yang paling terbaik dalam dia menguruskan kehidupannya ya Allah. Ya Allah Tuanku, jika ada keberkatan-Mu pada hari ini ya Allah, Kau jadikan kami semua suami yang soleh, isteri-isteri kami adalah isteri-isteri yang solehah, anak-anak zuriat keturunan kami zuriat yang terbaik dunia dan juga di akhirat. Doakan saya juga, isteri, anak-anak saya dan juga mak ayah saya, untuk diri saya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas doa. Jadi mudah-mudahan kalau ada keberkatan yang lain, kesempatan yang lain, kita jumpa nanti insya-Allah. Jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya minta izin, boleh Ustaz tak izin ada 30 saat. Jadi di Melaka kita ada pusat pengajian Al-Quran dan juga qiraati di Melaka. Kita ada lebih kurang 60 orang pelajar lah. 60 orang pelajar yang belajar Quran, hadis Nabi, fardu ain apa semua ni. Jadi kalau tuan-tuan yang nak bersama-sama, untuk membina masyarakat yang berilmu, insya-Allah bolehlah nak sedekah, nak menyumbang sedikit pengurusan untuk kami dengan anak-anak pelajar, dengan guru-guru kami. Dan sekarang kita masih lagi menyewa lah, doakan kami sampai ada tempat sendirilah insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang nak bersama-sama untuk membina masyarakat yang berilmu, boleh insya-Allah boleh datang berjumpa saya insya-Allah untuk sedekah. Dan pagi ni juga saya ada bawa minyak wangi kasturi sebagai bantu juga untuk kita punya pusat pengajian. Jadi tuan-tuan yang nak mendapatkan minyak wangi kasturi original yang telah disyifakan siap-siap lah. Saya bukan jual ayat Quran tu, saya jual minyak wangi. Syifa tu kita hadiah duduk di dalam tu. Minyak wangi ni, kasturi ni dia ada 6 jenis.
jenis bau. Khasiat yang pertama, bagus untuk saka, santau, sihir dan sebarang bentuk gangguan makhluk halus. Yang kedua, ikhtiar untuk pagar rumah sendiri. Yang ketiga, siapa yang berniaga sebagai pelaris perniagaan. Yang keempat, anak degil, anak nakal, anak malas sebagai rawatan. Suami degil, isteri degil, semua boleh, tak ada masalah insya-Allah. Yang satu, wangian dia tahan 24 jam. Yang kelima, bagus untuk mendatangkan wibawa kepada si pemakai. Yang keenam, ikhtiar bertemu jodoh. Dia ada dalam 10 khasiat macam tu lah. Kalau tuan-tuan nak, boleh dapatkan satu botol RM RM7 sahaja. Murah sajalah. Siapa beli 6 bau wangian tu, satu kotak tu ada 6 jenis bau. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga RM42, tapi hanya RM40 sajalah. Tuan-tuan boleh dapatkan nanti di belakang. Ada meja kuliah tu, ada kat belakang luar tu ada kotak tu. InsyaAllah akan saya pergi ke sana, tuan-tuan boleh dapatkan. Kalau siapa yang tak bawa duit pun tak apa, tuan-tuan ambil flyers, ambil minyak wangi, dan tuan-tuan boleh transfer bank Inah dekat flyers tu ada nombor akaun apa juga. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Moga-moga Allah Taala berkati kita dan dijumpa di lain masa dan ketika. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.